Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid di Makassar. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah tentang tajuk 6.3 berkaitan dengan ancaman komunis di dalam Malaysia. Okey, kita lihat bahan yang saya akan share sebentar lagi. Okey, tajuk kita adalah 6.3 iaitu menangani ancaman komunis. Jadi selepas pembentukan Malaysia selain daripada menghadapi ancaman untuk selain daripada menghadapi cabaran untuk membangunkan negara, kita juga berdepan dengan ancaman komunis khususnya di Sabah. Okey, dan ancaman komunis ini berlaku di ancaman keselamatan di Sarawak. Bentuk ancaman adalah satu, dalam gerakan politik, dan dua, serang bersenjata. Manakala ancaman yang kedua adalah ancaman keselamatan di semenanjung Malaysia apabila terdapatnya kes pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam serta pengeboman tubuh negara. Okey, beberapa langkah telah diambil untuk mengatasi ancaman komunis tersebut. Pertama adalah dengan mengadakan perang saraf dan yang kedua adalah mengadakan operasi keterkaan. Manakala untuk menghadapi ancaman yang kedua ini, kita dapati kerajaan telah melakukan usaha yang dipanggil strategi counter insurgency atau COIN. Yang kedua adalah perjanjian kerjasama sempatan. Dah kita lihat satu persatu apakah bentuk tersebut. Ancaman yang pertama adalah ancaman keselamatan di Sarawak di mana ancaman itu adalah dalam bentuk ancaman komunis, di mana komunis telah mengadakan gerakan politik dan diikuti dengan serangan bersenjata. Jadi komunis telah pada awalnya telah menentang gagasan Malaysia dan kerajaan Sarawak terpaksa memburu dan menangkap ahli-ahli yang terlibat. Anggota komunis ini kemudian mereka melarikan diri ke Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara yang dikenali juga sebagai PKKU. PKKU ini terus berjuang melalui pasukan rakyat Kalimantan Utara iaitu PARAKU dan Gerakan Rakyat Sarawak PJRS untuk membentuk Republik Komunis Sarawak. Okey, tindakan komunis yang kedua adalah dengan mengadakan serangan bersenjata iaitu pada 5 Ogos 1952 mereka telah melakukan serangan terhadap di Batu Kitang, Kuching, Sarawak. Ini adalah merupakan satu permulaan serangan komunis kepada orang awam. Okey, dua kaedah yang digunakan untuk mengatasi ancaman keselamatan di Sarawak akibat daripada gerakan politik oleh pasukan komunis dan serangan bersenjata adalah mengadakan perang saraf. Perang saraf ini antara tindakan yang diadakan adalah semasa perhimpunan awam diadakan, mereka diberikan kesedaran tentang ancaman komunis terhadap mereka, terhadap negara dan juga terhadap penduduk. Suka diingatkan perang saraf ini adalah satu perang yang memberi fokus kepada kesedaran untuk membenci dan tidak memberikan sokongan kepada komunis. Yang kedua, kerajaan juga telah mengedarkan risalah mengedarkan risalah tentang bahaya ancaman komunis. Yang ketiganya, mereka telah mengisytiharkan kawasan putih yang bebas ancaman komunis. Di mana-mana kawasan yang telah tidak ada ancaman, mereka akan isytiharkan kawasan itu sebagai kawasan putih. Samalah macam apa yang mereka laksanakan di Tanah Melayu sepanjang darurat dari tahun 1948 hinggalah ke tahun 1960. Di samping itu juga mereka turut memberi tawaran pengampunan kepada anggota komunis yang menyerah diri. Dan selain itu diwujudkan kemudahan
risiko yang baik kepada penduduk supaya penduduk tidak perlu menggunakan laluan yang tidak selamat untuk melakukan urusan sehari-harian. Dan kemudahan infrastruktur yang baik ini juga dapat membantu pasukan keselamatan untuk memerangi komunis. Langkah yang kedua yang diadakan adalah dengan mengadakan operasi ketenteraan. Operasi ketenteraan ini melibatkan operasi Hammer dalam tahun 1965 di bahagian pertama Sarawak. Pada masa itu Sarawak dibahagikan kepada beberapa bahagian mengikut kedudukan geografinya. Jadi bahagian yang kedua ialah di bahagian ketiga pula mereka mengadakan operasi Rescom, dan di bahagian kedua mereka mengadakan operasi Seri Aman. Jadi ini adalah dua kaedah yang digunakan untuk menghadapi ancaman keselamatan di Sarawak. Kita fokus kepada operasi Hammer. Operasi Hammer ni dari segi latar belakang dan juga kesannya. Adakah dia berjaya mengekang masalah komunis. Jadi operasi Hammer ini telah dimulakan pada Julai 1965 yang melibatkan pertempatan baru yang didirikan untuk 7,500 orang penduduk. Seramai 1,200 keluarga berketurunan Hakka berjaya dipindahkan ke pertempatan baru tersebut. Mereka dipindahkan ke 3 kawasan pertempatan di sepanjang Jalan Kuching Serian. Dan di kawasan kampung baru ini ataupun di pertempatan baru ini, pasukan keselamatan telah mewujudkan kawalan dan perintah berturut. Jadi ini setidak-tidaknya dapat mengekang, mengelakkan adanya kontak di antara komunis dengan penduduk tempatan. Yang kedua kita lihat adalah kesan operasi Hammer ini terhadap gerakan memusnahkan komunis. Sememangnya operasi Hammer ini berjaya menyebabkan gerakan komunis menjadi goyah. Goyah ni maksudnya menjadi lemah menjadi tergugat. Komunis berjaya ditangkap dan operasi ini telah ditamatkan dalam tahun 1970. Bermula 1965, dia tamat dalam tahun 1970. Dan operasi seterusnya yang kita boleh lihat di bahagian pertama adalah operasi Jala Raja yang dijalankan di Lonok Asajaya. Selain itu kita juga lihat adanya tindakan yang telah dilakukan oleh Bong Kip Chok, iaitu pemimpin komunis pada tahun 1973 yang menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, iaitu Ketua Menteri Sarawak untuk mengadakan rundingan. Hasil rundingan itu kita dapati seramai 500 komunis telah keluar dan menyerah diri. Ini kemungkinan kita dapati perjuangan mereka adalah sia-sia dan dalam masa yang sama perjuangan mereka susah hendak diteruskan kerana adanya pelbagai jenis operasi yang dijalankan. Apa dia operasi Hammer ni? Bagaimana peraturan di dalam operasi Hammer ni? Pertama ialah penduduk yang hendak keluar. Jadi cikgu kata adanya pertempatan baharu yang dibina. Jadi penduduk yang ingin keluar, mereka tidak boleh keluar tanpa adanya kad pengenalan. Macam sekarang lah, kalau kita nak merentas negeri, kita kena ada permission daripada balai polis. Jadi kita kena ada permission nak lawan COVID. Dulu kita nak lawan komunis. Yang kedua ialah penduduk haruslah melaporkan diri kepada pasukan keselamatan yang bertugas sekiranya ingin keluar ke bandar membeli barang keperluan atau pergi ke kebun atau ladang. Jadi mereka mesti melaporkan. Kita bimbang adanya kontak di antara komunis dengan orang awam ini. Dan waktu keluar pula adalah antara 7 pagi hingga 2 petang sahaja. Dan mereka ni pula tidak boleh melakukan aktiviti seharian seperti pertanian bagi mengelakkan hubungan komunikasi berlaku di antara penduduk dengan pengganas. Kita pula sekarang ni pun sama jugalah. Terpaksa pakai mask, kita terpaksa gunakan hand sanitizer untuk mengelakkan ancaman COVID-19 dan menjaga jarak sosial. Yang kelima adalah penduduk haruslah melaporkan kepada pasukan keselamatan sekiranya terdapat orang yang mencurigakan. Seterusnya kita lihat ini adalah gambar menunjukkan operasi memindahkan penduduk dilakukan
Okey, dalam operasi Hammer tadi, ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana pasukan keselamatan menggempur tempat-tempat persembunyian komunis dan orang ramai yang sedang menunggu untuk dipindahkan. Okey, bagaimanakah kita lihat bagaimanakah operasi Hammer ni mendapat namanya? Tahukah kamu bagaimana operasi Hammer ni mendapat namanya? Jadi operasi Hammer ni mendapat namanya daripada ucapan yang telah diberikan oleh Ketua Polis Malaysia, Sir Claude Turner. Dalam kata-katanya, we will hammer them, let the operation be called Operation Hammer. Jadi Hammer itu berdasarkan ucapan yang telah dibuat. Selain daripada rancangan Hammer, kita juga lihat adanya rancangan penempatan Goodsir. Goodsir pula diambil nama sempena daripada nama pemangku Komisioner Polis Sarawak iaitu David Goodsir. Kerajaan juga telah membuka kawasan pertempatan penduduk di Siburan Beratuk dan Tapah. Tapah ni bukan di Perak tapi Tapah di Sarawak. Yang kelimanya, kita lihat kerajaan juga telah melancarkan operasi Harapan di mana Tengku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada ketika itu menawarkan pengampunan kepada anggota komunis. Walau bagaimanapun hanya 41 orang anggota komunis sahaja yang menyerah diri. Jadi untuk pengetahuan anda, bukan hanya ada satu sahaja operasi dijalankan pada ketika itu. Operasi Hammer ni adalah salah satu daripadanya yang berjaya dilaksanakan di samping rancangan penempatan Goodsir dan juga operasi Harapan. Ini adalah rajah yang menunjukkan langkah membantras komunis yang telah dijalankan dari tahun 1965, 6 Julai 1965, di mana operasi Hammer telah dilancarkan dengan 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama Sarawak. Pada 8 Ogos 1969, operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga telah dijalankan. 24 Februari 1970, operasi Jala Raja di Nonok Asajaya bahagian pertama diadakan. 8 Ogos 1971, operasi Ngayam dilancarkan di bahagian ketiga. 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command RESCOM telah dibentuk di bahagian ketiga. Di RESCOM ni kita dah belajar dalam bab 4 kalau saya tak silap sebelum ni. 21 Oktober 1973, operasi Seri Aman telah dilancarkan. 4 Julai 1974, operasi Seri Aman ditamatkan dan anggota komunis menyerah diri. 17 Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis diadakan antara komunis dengan kerajaan Sarawak. Itu adalah antara ancaman yang dilakukan oleh komunis di Sarawak. Kita pergi lihat dulu kesimpulannya. Usaha untuk memenangi hati rakyat ni menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan. Bayangkanlah kalau kerajaan melakukan pelbagai jenis operasi tetapi rakyat tidak memberikan kerjasama, tentulah usaha yang dijalankan itu tidak akan berjaya. Pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Ketua Menteri Sarawak telah menandatangani satu memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Di antara beliau dengan seorang pemimpin komunis yang bernama Bong Chok dan dalam rundingan itu kita dapati anggota komunis CCO telah menyerah diri. Dengan penyerahan itu kita lihat berakhirlah ancaman komunis di Sarawak. Dan 5 Mac 1980, Sekatan Keselamatan di kawasan Operasi Hammer di Kuching Serian juga telah dibatalkan kerana suasana telah kembali aman. Tahukah anda selain operasi Hammer, kita juga ada operasi Letterbox yang dilancarkan pada 22 Julai 1965. Ini adalah tentang mendapatkan pergerakan komunis. Di sini ia telah dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein di bahagian ketiga sebagai RESCOM.
melibatkan kawasan seperti Sibu, Buka, Karnawit, Sarike, Binatang atau Bitanggor dan Julau. Operasi Seri Aman juga bertujuan membantras ancaman komunis di Seri Aman Sarawak. Ia melibatkan pasukan keselamatan termasuklah tentera dan polis. Pergerakan komunis dapat disekat menyebabkan komunis mengalami kesukaran untuk bergerak. Jadi rakyat diberi kesedaran, kemudian komunis juga telah digempur. Jadi dengan adanya dua hala ini, maka ancaman komunis itu dapat diselesaikan. Okey, selain daripada itu, kita juga lihat adanya ancaman yang kedua yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Di sini melibatkan tindakan parti komunis bertindak membunuh anggota keselamatan dan juga orang awam. Selain daripada ancaman A ni, pertama PKM bertindak membunuh anggota keselamatan dan orang awam. Yang keduanya, kita dapati mereka ini telah mengadakan pengeboman terhadap tubuh negara. Jadi ada dua ancaman yang berlaku di Semenanjung Malaysia. Pertama adalah pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam, dan yang kedua adalah pengeboman tubuh negara. Kita lihat yang pertama dahulu iaitu pembunuhan anggota keselamatan dan orang awam, di mana PKM telah melancarkan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan. Serangan hendap ni maksudnya ialah serangan yang dilakukan tanpa pengetahuan keselamatan pasukan keselamatan ini. Dan kemuncaknya Parti Komunis Malaya ni telah membunuh pegawai kanan polis. Antara pegawai kanan polis yang terbunuh adalah kita lihat Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim telah ditembak mati pada 7 Jun 1974. Ini diikuti dengan 13 November 1975 di mana Ipoh Ketua Polis Negeri Perak di Ipoh Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koo Chong Kong dan pemandunya telah juga ditembak mati. Jadi selain melakukan pembunuhan terhadap pegawai kanan polis ancaman komunis ini juga kita lihat mereka nak tunjukkan bahawa mereka begitu daring melakukan serangan terhadap pasukan keselamatan. Di Perak pula PKM sendiri telah melakukan serangan hendap yang menyebabkan 16 anggota keselamatan berkorban di Kruf pada 17 Jun 1968. Di samping melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan, PKM seterusnya telah melakukan serangan terhadap kemudahan dan orang awam turut menjadi sasaran mereka. Jadi kita lihat pada Julai 1969 seorang wanita telah diseksa hingga mati di Sintuk Kedah. Periuk api juga telah dipasang di Jalan Changlun Kedah. Periuk api pula jalan raya dan jambatan kereta api juga telah diletupkan. Jadi di sini orang awam dan kemudahan awam telah menjadi sasaran. Pernah tak anda melihat macam mana bentuk periuk api? Adakah macam periuk rice cooker di rumah anda? Itu pun awak kena tengok gambar ni, baru awak dapat lihat. Nah, inilah dia periuk api yang ditanam. Periuk api ni diletakkan di permukaan tanah dan di cover sikit lah. Dan bila orang pijak, dia tak meletup bila kita angkat je kaki terus meletup. Sama ada kaki kita melayang dan boleh jadi nyawa juga melayang. Ini periuk api ni banyak lagi terdapat di kawasan sempadan Thailand, Malaysia dan sering menjadi orang kata serangkap samar macam itulah. Jadi ini keratan akhbar yang menunjukkan pembunuhan yang dilakukan terhadap Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim. Berlihat 11 gas tembakan bukan satu kali tembak tetapi 11 kali tembak nak make sure Ketua Polis Negara ni betul-betul matilah kalau betul-betul kena sasaran satu gas pun boleh mati tapi nak menunjukkan that we have power lah kata komunis tu ini pula adalah Tan Sri Koo Chong Kong Ketua Polis Negeri Perak yang telah juga ditembak di bahagian kepala dan di bahagian lengan kiri beliau. Kalau awak perhatikan pokok besar ni, perhatikan lampu isyarat ni,
Saya rasa awak tentu kenal tempat kejadian ini berlaku. Ya, awak selalu lari kat kawasan ni untuk melakukan rentas desa Ini adalah traffic light yang ada di Sepak tu, nak pergi ke jalan hospital tu. Nanti balik nanti awak pergi tengok lah tapi sekarang PKP awak duduk rumah diam-diam. Okey, selain daripada tindakan membunuh pasukan tertinggi polis mereka juga telah melakukan serangan hendak terhadap kerja-kerja pembinaan projek Jalan Raya Timur Barat JRTB itu di Grid Perak yang menghubungkan Grid Perak dengan Jeli dan Kelantan dan serangan ini telah dilakukan pada 23 Mei 1974. Dalam tragedi ini kita dapati 63 jentera JKR telah diletupkan. Apalah gunanya mereka letupkan kemudahan awam kan? Kalau betul mereka nak berjuang untuk negara, nak merdeka kan, negara dah pun merdeka Jadi sepatutnya mereka ni tidak lagi berjuang lah kembali ke pangkal jalan lah. Tapi tidak mereka masih mahu meneruskan perjuangan kerana mereka hendak mengkomuniskan negara kita Okey, jadi dalam serangan ini kita dapati pada 27 Ogos 1974 itu 3 orang kaki tangan JKR telah berkorban Jadi mereka menyasarkan orang yang tidak memegang senjata JKR ni, dia orang ni kerja bina jalan raya, bukan ada yang pegang senjata pun Jadi tak gunalah tindakan mereka itu. Sepatutnya mereka berdepan dengan orang yang memiliki senjata. Jadi tugu ini tugu peringatan ini dibina di kawasan tersebut untuk memperingati peristiwa serangan hendak yang dilakukan oleh komunis Siapa yang pernah menggunakan laluan Timur Barat itu, awak boleh berhenti di situ dan melihatlah silap-silap ada bergajah itu Okey. Peristiwa yang kedua adalah pengeboman Tugu Negara. Ini juga telah menjadi tajuk utama akhbar Utusan Malaysia pada ketika itu Pada 26 Ogos 1975, waktu itu saya darjah 5 PKM telah meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Okey, dengan tindakan yang dilakukan itu kita dapati kerajaan terpaksa bertindak dengan mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri dan perkhidmatan perisikan yang telah diperkuatkan. Ini SPY perisikan ni term SPY lah Okey, jadi ini kita lihat Tugu Negara yang telah dibom, diletupkan, terpelanting patung tu dibuat pada gangsa ni dan Tugu Negara ini kemudian telah dibina semula oleh Christopher Bikani, pensyarah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Institut Teknologi Mara. Kali ini reka bentuk dia mengambil model rakyat tempatan sebagai wajah. Kalau dulu wajah orang putih tapi sekarang yang baru ni wajah orang tempatan. Mungkin ada hikmah di sebalik letupan tersebut lah itu kita tidak tahu. Okey, 11 November setiap tahun kita dapati satu pembarisan kehormat akan diadakan di Tugu Peringatan Negara bagi memperingati prajurit dan pahlawan negara yang berkorban dalam mempertahankan tanah air Jadi Tugu Negara yang asal ini telah dibina oleh seorang pereka atau pengukir dari Austria iaitu Philip de Walden Archer ni adalah boleh dikatakan berkumpulan tertinggi di dunia lah dengan menelan perbelanjaan 2.5 juta ketika itu. Dan 1.245 juta adalah sumbangan daripada orang ramai yang selebihnya ditampung oleh kerajaan tapi akhirnya telah diletupkan pada tahun 1970 dan di sini kita juga lihat Tun Abdul Razak kemudiannya telah juga mengadakan kutipan derma untuk membina semula Tugu Negara yang baru. Okey, untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh ancaman keselamatan di semenanjung Malaysia kita dapati antara langkah yang diadakan adalah strategi point. Yang kedua, memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Yang ketiga ialah perjanjian kerjasama sempadan. Tadi saya ada sebut juga iaitu perkhidmatan perisikan telah diperkuatkan. Okey. Jadi dalam strategi counter insurgency ini, ejaan guna silap sini tolong betul kalau nanti
Satu usaha keselamatan dan pembangunan ya untuk memenangi hati rakyat dan fikiran rakyat. Ya, agar rakyat menyokong dasar kerajaan. Ya. Strategi kerjasama ini adalah melibatkan pasukan keselamatan, agensi kerajaan dan juga ahli politik. Ya. Jadi macam orang kata perang saraf jugalah yang ni pun ya, strategi poin ni. Okey, yang kedua ni dia memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri ya, untuk membendung ancaman yang ada itu. Yang ketiganya adalah perjanjian kerjasama sempadan. Ya. Dalam perjanjian kerjasama sempadan ini, perjanjian kerjasama sempadan pada tahun 1976 ya, di antara Malaysia dengan Thailand ya, untuk membina pagar sempadan dan operasi bersama. Jadi perlu ada ya, perjanjian kerjasama sempadan ni. Kerana apabila kita nak memerangi komunis, tak boleh masuk sempadan negeri orang lain, negara orang lain, nanti kita punya askar pula kena tembak mati. Jadi kalau ada perjanjian kerjasama ini, ini tidak akan menyebabkan berlakunya salah faham. Okey, selain perjanjian yang membawa kerjasama sempadan ni, satu lagi perjanjian ialah perjanjian Hat Yai. Hat Yai ya, yang diadakan pada 2 Disember 1989 di Hat Yai antara PKM dengan Malaysia, PKM Malaysia dengan PKM Thailand. Hasil daripada perjanjian Hat Yai ni, PKM telah bersetuju membubarkan unit senjata api, memusnahkan senjata api dan juga memusnahkan bahan letupan serta jerangkap sama. Jerangkap sama ni yang saya kata tadi, periuk api tadi lah bukan periuk kukus ataupun periuk rice cooker rumah awak tu. Itu tak bahaya ya. Okey, kesimpulannya, okey, pengorbanan anggota keselamatan ni sepatutnya kita hargai ya. Kalau kita berada di tempat mereka, tak tentu lagi kita berani ya, seberani mereka nak menggempur pasukan komunis ini. Kerana komunis ni dia tak fikir apa dah, dia fikir bunuh orang je ya. Okey, dan kerjasama tu ya, sebagai rakyat kita haruslah memberi kerjasama ya kepada usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk mengembalikan keselamatan di negara kita. Sekarang pun sama juga ya, keselamatan kita terancam di ancaman COVID. Jadi rakyat ni kena memberi sokongan ya. Kalau rakyat dikatakan jangan beraya, berziarah, janganlah buat ya. Jadi kerjasama tu penting. Okey, dan adanya perjanjian Hat Yai itu tadi telah berjaya ya, menamatkan gerakan bersenjata PKM yang cuba menubuhkan Republik Komunis. Okay, kalau kita lihat gambar ini adalah satu gambar perjumpaan yang diadakan antara Chin Peng, Rashid Maidin, Abdullah Sidi, Chan Tien yang merasakan pemberontakan bersenjata tidak lagi berfaedah ya, kerana Malaysia telah benar-benar merdeka dan pemimpinnya bukan boneka kerajaan Britain. Ya, maksudnya adalah pemimpin itu adalah pemimpin yang kita pilih, dan pemimpin itu bukanlah boneka, maksudnya bukanlah pemimpin yang mengikut telunjuk Britain. Ya, maknanya kita ada pendirian kita sendiri. Ya, tidak semua yang dicakapkan oleh Britain tu kita akan ikut saja ya. Kita ada pendirian kita. Okey, itulah sahaja ya tajuk kita pada hari ini, dan saya harap ya selepas awak menonton rakaman ini, saya harap awak akan menjawab soalan kuisis yang akan saya letakkan di dalam Telegram, dan juga saya akan berikan juga soalan struktur yang anda perlu jawab yang akan saya masukkan juga dalam aplikasi Telegram. Saya mohon maaf kerana tidak dapat bersama-sama awak pada pagi esok kerana saya terpaksa berada di hospital untuk temu janji dengan doktor. Sekian, terima kasih. Semoga semuanya selamat. Stay safe. Stay safe everyone. Thank you very much.